La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Matan kita pakai muka surat 11 perenggan 33. Tajuk ni mujahadah nafsu. Aturidu an tujahida nafsaka wa anta tuqawwiha bi syahwati hatta taghlibaka ala faqad jahilta fal qalbu syajaratun tusqa bima'i ta'ati wa samaratuha mawajiduha fal ainu samaratuha al-i'tibaru wal udhunu samaratuha al-istima'u lil Qur'ani wal lisani samaratuha al-dhikru wal yadan wal rijlan samaratuhuma as-sa'yu fil khairat fa idza jaffa al-qalbu saqatat samaratuhu fa in ajdaba fa aksir min al-azkari. Hadirin sekalian, syukur Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dia, anugerah dia semata-mata menjadikan kita sebaik-baik umat. Itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dapat Islam kita sejak lahir melalui mak ayah kita, alhamdulillah. Kita dapat didikan, dibesarkan dalam masyarakat Melayu Islam, memudahkan kita ikut perintah dia, meninggal larangan dia, alhamdulillah. Disedarkan kita kefarduan menuntut ilmu, khasnya ilmu tauhid, ilmu batin, ilmu macam mana nak menghidupkan batin kita, hati sanubari kita agar hidup panca indera yang keenam yang dipanggil basirah, terang mata hati, untuk kita berjalan atas muka bumi ini dan hidup bukan saja dengan pandangan zahir, menghidupkan zahir, bahkan menghidupkan batin. Syukur diberi pada kita keupayaan petang ni boleh hadir untuk salat asar berjemaah. Boleh nak berada dalam satu majlis ilmu yang kita insya-Allah nak manfaatkan pertemuan kita, meneruskan bacaan daripada kitab Tajul Arus ni insya-Allah. Tajuk kita ada sekalian adalah mengenai mujahadah nafsu. Yang ni pengarang kita setelah dia ceritakan kepada kita bagaimana kita nak mula berjalan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ni, pertama mesti taubat daripada maksiat. Dan bila sebut maksiat, dosa ni tambah bila dah sebati yang kita, baik maksiat zahir batin, bukan senang hadirin sekalian untuk kita melepaskan dosa ni daripada diri kita. Tambah pula istilahnya benda dah beradat, kita dah biasa istilahnya lazat dengan maksiat, lazat dengan lalai, lazat dengan selain daripada Allah Ta'ala perintah kita. Nak tinggalkan kebiasaan yang kita dah mesra, dah sebati, dah sedarah sedaging kepada taat yang nafsu kita memang tak suka hal tu, bukan satu perkara yang mudah. Nak kata tak mudah sangat pun ada orang berjaya, nak kata mudah pun ramai yang masih tak boleh menyelesai dan tak boleh istilahnya mujahadah, tak boleh nak menggagahi hawa nafsu, runtunan syahwat, keinginan, kelalaian kita supaya kita boleh keluar daripada kelalaian tersebut. InsyaAllah, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan rahmat Allah Ta'ala ni, dengan kita buat majlis seumpama ni, yang kita pun terus berguru, apatah lagi berusaha bersungguh-sungguh dengan pimpinan guru di bawah tunjuk ajar guru untuk kita makin ada kemajuan bagaimana untuk
mentaqarrubkan diri kita pada Allah Ta'ala, benar-benar menzahirkan keamanan diri kita pada Allah Ta'ala, insyaAllah. Alhamdulillah. Kata dia, aturidu an tujahida nafsaka wa anta tuqawwiha bisyahwati hatta taghlibaka. Kata dia, adakah kamu hendak melawan hawa nafsu sedangkan kamu menguatkannya nafsu dengan syahwat-syahwat sehingga ia mengalahkan kamu? Soalan maut tu kan kena kat kita tu. Kita nak lawan nafsu, tapi kita, amalan kita, kerja kita harian perkara yang menguatkan nafsu. Bila sebut nafsu ni keinginan tak? Kalau bahasa mudah tu lah. Bila keinginan ni timbul, keinginan kita antara sebabnya apa? Mata, telinga, hidung, mulut, kulit, sentuhan. Kita punya 5 sense, 5 panca indera Allah Ta'ala beri. Itu sebab yang menyebabkan ada runtunan ke nafsu ni. Orang tua kita bersebut kata apa? Dari mata jatuh ke hati. Kita punya pepatah Melayu pun sebut, jauh perjalanan, luas pemandangan. Arwah Fatih dulu ditambah satu lagi, banyak keinginan. Memang betul lah, jauh perjalanan, luas pemandangan, tapi banyak keinginan. Jalan-jalan tengok tanah ni lawa ni, kalau aku beli pun elok, kan dah jatuh hati lah. Jadi kita nak lawan nafsu supaya tak jatuh cinta ke dunia contoh kan. Tapi kita punya perbuatan pergi menjelajah dunia, jatuh hati tuan. Tengok rumah lawa, tengok pula orang keliling ni pun lawa-lawa. Hai, semua rasa muda balik. Saya lawak tu menyambil, sorry. Kita tak boleh makan macam-macam, tapi saja pergi pasar raya, lalu kat pasar malam, lalu kat pasar Ramadan, apa? Pergi tengok apa benda lah aku nak makan. Pergi kan. Maksud apa? Pergi pula hotel 10 bintang, bukan 5 bintang, 10 bintang. Tu dia. Dessert dia saja pun berapa puluh jenis kan. Air kau pilih lah air apa. Saya sebut 10 bintang tau, bukan 3 bintang. Kalau Seri Malaysia berapa bintang? 3. Bawa 3. Kasarina 5. 4. Dia orang angka dia, saya tolong 4 pinjam yang tuan. 4. 5 siapa? Kadang bintang-bintang dia, tapi yang tak halal pula kan, tak dapat premi halal tu satu hal lah. Lagi banyak bintang ni apa faham kalau makan. Kalau berbuka puasa buat jamuan di hotel macam mana tuan? Tengok orang pening dah sangat. Ni. Saya pernah masa majlis agama Islam dulu, kadang tahunan dia buat majlis berbuka puasa di hotel Xuan Hotel. Buka puasa tuan. Allah. Tengok kuih pun letih lah. Ya, aku nak makan apa ni? Contoh kan. Kata nak mujahadah. Terawih lagi habis lah. Lembuh kan. Okey. Tu yang dia kata. Pertama dia nak bagi kita, dia sedap dia tuan, kena pali kita itu. Tu kata kena soalan maut. Kau nak lawan nafsu, tapi kau duk lawan, duk layan syahwat kau. Duk berjalan ke sana kemari, pergi tempat kursi belah, membeli belah. Tu ada pula model kereta baru keluar. Lepas tu pergi tengok apa? Show model. Pula tu test drive. Ada test drive tu. Kereta ada baru lagi, tapi pasal ada model baru apa-apa, pergi tempat tunjukkan apa kereta, boleh test drive lagi. Siap. Mula trade in. Tu dia sebut tentulah. Itu saya baru sebut zahir kan. Kalau syarah batin ni Allah lagi lah. Satu dia kata fal qalbu syajaratun tusqa bima'it ta'ati wa samaratuha, kata dia mawajiduha. Ketahuilah, kata dia, jangan kita tak tahu, sesungguhnya kamu ni jahil, kata dia. Ala faqad jahilta, tu saya tertinggal baca tu. Kamu ni jahil. Memang kita ni jahil macam-macam tuan-tuan. Maksudnya kita masuk jahil ni, kita ni kadang-kadang nak taat tapi bodoh. Bodoh tak mana? Tak kena cara.
Nak satu sudut kejayaan, tapi masa yang sama kita meruntuhkan sabak kejayaan. Itu kot bahasanya. Baik, ketahuilah, kata dia, maka hati itu dialah pohon yang disirami oleh air taat, dan buahnya adalah dapatan-dapatannya, hasil-hasilnya. Hati ini untuk hidupkan dia, kita siram dengan air taat. Itu semua bahasa-bahasa isti'arah dan bahasa Arab dia. Apa maksudnya? Hati ni nak subur dengan taat, bukan dengan lalai, bukan dengan maksiat, bukan dengan dosa. Jadi mujahadah pertama kita apa dia? Untuk hasilkan hati yang baik ni, tinggal dosa, tinggal lalai. Satu antara benda sukses kita ni, boleh jauhkan diri daripada benda lalai. Saya ngaji tuan Guru sebut ini, dia kata kita ni biar harian sibuk dengan benda baik, walaupun masa kita buat benda baik tu tak boleh buat baik pun, tidur jadilah, kata dia. Tapi jangan duduk bersibuk, duduk tempat yang melalaikan. Satu kami kat pondok saya tuan, masa saya ngaji pondok, saya dan satu hari semalam mengaji dan mengajar 30 buah kitab. Arwah Tok Guru je mengaji 14, 16 tu baki, ada yang saya ngajar, ada yang saya ngaji. Dengan arwah Tok Guru Patih je 14 kitab dengan dia. Pagi 4 kitab, Zuhur 3 kitab, Asar 3 kitab, 4, 7, 10 lah. 10, Maghrib 3, Isyak 2, kadang-kadang 1. Dengan arwah Tok Guru je. Jadi antara lain tu ada hak saya mengaji, ada saya mengajar. Satu hari satu malam 30 buah kitab. Dan dia kata apa? Jangan bagi ada masa kosong. Biar letih mengaji. Bila letih mengaji, kita tak ada buat apa dah. Pergi naik turun ngaji. Tengah mengaji itu pun tidur, pasal letih sangat. Itu satu hal lah, hilangkanlah sifat tidur dalam mengaji, pasal tak dapat apa benda yang diajar kan. Tak boleh tu. Tapi kata dia, jangan pergi tinggal mengaji, pergi duduk tempat lalai. Kena atur susun kita ni, jangan ada masa untuk terbiar begitu. Kalau kita ada masa terbiar, yang ni lah menyebabkan kita mula-mula biar kosong untuk relax. Betul kan? Lepas tu dia fikir, mana kita nak pergi ni? Pasal tak ada aktiviti. Contohlah kalau cuti raya Cina nak pergi mana? Contohlah kan. Mula tak? Susun. Jom kita pergi pantai. Mula. Jom ni. Jadi nak bagi hidup hati, siram dengan taat. Dan hati ini, kata dia, air. Jadi taat tu, istilah air tu untuk menunjukkan dia akan subur di atas taat yang kita buat. Faham tu dia macam air, taat ni macam air. Faham tu, maksiat pun macam air lah. Maksudnya kalau kita lalai dan maksiat, hati kita nanti ni akan tumbuh maksiat, dan dapatan dia, hasil dia pun maksiat lah. Pasal apa? Kita siram dengan maksiat. Maka mata itu buahnya adalah ambil iktibar. Mata ni kalau kita disirami dengan air taat, suruh fikir, tambah kita belajar ilmu tauhid, ada guru asuh kita tuan-tuan, 24 jam duk tengok ni semua ambil iktibar. Kalau ahli tauhid tuan-tuan, dia tak ada lain. Apa dia? Dia akan apa saja dia tengok, setiap makhluk dia akan teringat pada siapa khalik makhluk. Dia tak payah tengok benda jauh-jauh, dia tengok diri dia. Suruh cermin kata dia, aku makhluk engkau ya Allah, engkau jadikan aku sebaik-baik kejadian, elokkanlah akhlak aku, peribadian aku, hati aku. Tu maksud doa masa tengok cermin tu, kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Tengok je cermin, bukan tengok lawa aku. Allah, engkau yang jadikan aku sebaik-baik makhluk, baikkan akhlak aku, bagi aku kenal engkau, mengiktiraf engkau, puji engkau, rasakan kehebatan engkau, engkau lah cipta aku. Alhamdulillah. Iktibar. Bila tu? Bila kita punya mata siram dengan ilmu tauhid, belajar macam mana nak faham dan ada hubungan antara makhluk dengan khalik makhluk. Saya sebut sekali lalu, sepih kan, pasal ulama kita dah ajar benda ni dalam kitab tauhid.
Kalau tuan-tuan biasa mengaji kitab tauhid, apa ungkapan ulama kita sebut dalam kitab tauhid, kita boleh perasan, cuma kita tak biasa diajar macam tu kot, kan? Sebut macam mana? Allah wujud, betul tak? Kita wujud ke Allah wujud? Sama-sama wujud? Tak betul, tak sama. Yang wujud hakiki Allah, bukan kita. Kita bukan wujud, kita diwujudkan. Sikit dengan bahasa gitu. Bila kita diwujudkan, tengok je kita. Janganlah syok kat kita, tapi syoklah siapa yang menjadi yang kita. Nikmat, dapat nikmat seronok tak? Bila faham nikmat ni adalah nikmat, sebenarnya kita tak boleh tenggelam dengan nikmat, tapi kena tenggelamkan diri dengan siapa pemberi nikmat. Ni kata tutup guru kan. Kata apa? Kita nikmat, kita sedap dengan nikmat. Tak. Yang betulnya bukan sedap dengan nikmat. Sedapkan diri kita dengan siapa pemberi nikmat. Nikmat dimakan sekejap je. Kita akan rasa seronok nikmat, nikmat binasa kan? Tapi pemberi nikmat kekal abadi. Dan pemberi nikmat tu Allah lah kita bicara ni. Kita tengok kita sihat, oh seronok sihat. Seronok hakiki adalah alhamdulillah Allah yang aku sihat. Oh. Kita ada mata, terang lagi mata kita. Bukan seronok terang lagi mata aku, boleh tengok lagi. Tengok apa? Tengok TV. Oh. Dia seronok mata terang, tapi guna untuk tengok TV? Tak guna. Oh, terang lagi mata lagi, boleh lagi baca Quran, alhamdulillah. Allah lagi mata aku terang. Ni yang ni istilah dia panggil, mata ni tengok iktibar. Cari iktibar. Asal saya nak sebut dalam kitab kita, ulama sebut dalil adanya Allah Ta'ala adalah baharu alam. Pendek tuan-tuan, ulama kita sebut dalil wujud, qidam, baqa', boleh kata semua dalam bab ketuhanan. Apa dalil dia? Makhluk ni dalil Allah Ta'ala. Jadi dengan bahasa lain, tak ada makhluk yang jadi sendiri, ada sendiri. Bahkan setiap makhluk mesti ada penciptanya, dan pencipta tu tiada lain lah, surely Allah Ta'ala. Kalau kita memang duk ajar macam ni cara berfikir, tuan-tuan, memang kita tengok je, tengok pokok saja. Ni musim kemarau, boleh rasa gitu tak kan? Tak hujan lama. Saya duduk ke dahulu lagi lah perasa sangat kan. Pasal dia musim ni musim siang ni panas, yang turut malam sejuk. Tengok rumput kering semua. Ni pun lama dah tak hujan ni. Contoh, hujan pun sikit sangat. Tera hujan setera tu dia tak boleh nak istilahnya menghijaukan rumput-rumput. Itu pun panas atas jalan. Sebab bila kita tengok tu, kalau kita dah diajar tu, guru pernah asuh kita, tengok je macam apa kering, tak kena hujan. Yang bagi kering Allah Ta'ala, tapi sebab dengan tak turun hujan. Jadi sebenarnya berhajat kita ke hujan ke berhajat ke Allah Ta'ala? Berhajat ke Allah Ta'ala sebab dia hujan. La ilaha illallah. Panjang tak kalau saya nak sebut tu. Yang tu kena mengaji tauhid khas lah, untuk macam mana nak ajar supaya mata ni dia tengok, dia akan ambil iktibar. Kita faham iktibar ni selalu tengok kejadian ni, iktibar. Sikit lagi kalau saya sebut tentang iktibar ni. Lah ni sampai keluar arahan, apa dia? Ada banyak sangat wabak influenza lah, apa bala wabak lah, betul tak? Sebab wabak tu satu hal. Nak buat apa? Sembahyang hajat lah, kunut nazilah lah kan, betul kan? Kebakaran dekat Australia, contoh-contoh apa ni? Orang duk rasa yang tu wabak, dengan sebab tu kita baca kunut nazilah pasal takut wabak. Saya dengar khutbah tu tuan-tuan, khutbah sama ke tak? Satu perak sama je khutbah kan? Kelebihan baca Quran, apa-apa sebut macam tu kan? Apa saya nak sebut ni? Saya dengar tu saya dah kecut hati dah. Pasal apa? Wabak influenza orang takut. Tapi wabak kufur, wabak syirik, wabak wahabi tambah sikit tu, orang tak takut pun tuan-tuan. Wabak lalai, wabak syaitan, wabak nafsu, orang tak takut pun. Sedangkan ni lah wabak bencana besar sekali. Apa yang sebut? Wabak buah bila, wabak DAP, wabak komunis, wabak pendatang asing, wabak tak daftar mengundi. Wabak tu orang rasa takut. Tapi wabak tak main mengaji, wabak masjid tak hidup, wabak hati tak hidup, kita tak rasa tu wabak dah penyakit, dan kita dah kena wabak tu sebenarnya. Allah. Saya pasal Tok Guru pernah sebut itu, saya sebut tu. Saya rasa tikam tu kat saya lah, orang lain punya pasal lah kan.
Rasa terkena je. Dia cakap lah apa pun, saya dah kena tikam dengan Tok Guru duk sebut tu. Ish, astagfirullah. Dia sebutlah wabak apa pun, tak gaduh dah. Pasal Tok Guru saya duk ngaji ada pernah sebut macam ni. Kata dia, hatta zaman sekarang ni kalau saya sebut macam ni pun lagi orang takut wabak ni. Kanser takut tak? Takut tak kena kanser? Tuan-tuan tak takut? Tak takut, saya nak tolong doa tuan-tuan kena kanser. Sorry. Malam tadi pun saya duduk di Malay Nawar kan. Adalah orang yang duk urus saya duk pergi mengajar sana tu. Isteri dia ada 2 kanser. Ada kat cervix satu, payudara satu. 17,000 kat tuan-tuan. Kena nak sebut apa? Bila disebut kanser ni antara penyakit orang takut. Lelaki boleh kena, perempuan boleh kena. Apa saya nak sebut ni? Takut tak? Tapi orang tak takut kanser syirik, kanser kufur, kanser lalai. Inilah kanser besar sekali. Bahkan kalau orang beriman ni kena penyakit macam ni, dia tak takut sikit pun. Pasal apa? Dengan kena penyakit ni dia sabar dan dia akan rujuk pada Allah Ta'ala. Dan penyakit ni memang kita tak nak dia tak, tapi datang juga kat kita kan. Sebab musabab tu satu hal. Yang penting Allah dirujuk, yang penting mati iman. Tu. Iman tu yang penting kan. Iman tu yang pentingnya. Kita duk penting sihat tu. Dah sihat pula tak ingat ke Allah Ta'ala, dan tak pernah belajar pun macam mana nak ingat Allah Ta'ala. Ini masalah kita ni. Ternyata mudah-mudahan dengan kita belajar macam ni timbul haluba minat nak belajar macam mana nak ingat Allah Ta'ala ni. Apa kaedah macam mana nak hidupkan hati ni, macam mana nak boleh iktibar dengan pandangan mata. Itu satu. Yang tu dia nak sebut tu, yang kata kaedah kita nak mujahadah nafsu, dia kena belajar macam ni. Fikir macam mana untuk kita nak melihat tu supaya boleh memandang kepada musabibul asbab. Nikmat kita tak tenggelam dengan nikmat, tapi melihat siapa pemberi nikmat. Kalau Arab ni kita bukan tengok nikmat, seronok dengan nikmat, tapi seronok dengan imun nikmat. Siapa pemberi nikmat? Kita seronok lagi sekali sepatutnya atas orang beriman ni. Bila apa saja yang kita dapat, kita boleh rasa siapa pemberi nikmat. Hatta kalau kita faham pemberi nikmat ialah Allah, pemberi bala pun siapa? Allah. Bala pun sebenarnya dia ialah nikmat. Apabila bala tu kita pandang, dia mesti ada sebab, ada hikmah, dan kita sabar menerima dia. Dia adalah nikmat. Bila nikmat? Sabar menerima bencana, nikmat. Sabar menerima bencana adalah nikmat. Bala ni bencana, bila bala tu kena bala pasal kita dalam buat maksiat, kita kena bala. Hak tu bala di atas bala. Kalau kita bukan orang yang buat derhaka tu, kena bala kat kita, kita sabar di atas bala, bahkan orang sabar dengan sebab bala tu, kita makin nak buat apa kewajipan yang kita kena buat. Bahkan bukan saja atas diri kita, kena bangun pula untuk nahi mungkar. Mungkar tu macam-macam hal mungkar lah. Ada mungkar zahir, ada mungkar batin. Bangun untuk tunaikan tanggungjawab kita tu. Dengan sebab bala ni makin nak bangun untuk taat. Bala adalah nikmat. Bala adalah nikmat. Dengan sebab demam boleh main juga masjid. Sakit kaki boleh main juga masjid. Patah kaki pun masih boleh main masjid. Nikmat tu sebenarnya. Nikmat tu. Yang ni sihat walafiat. Masjid tak bisa main. Dah lah masjid tak bisa main. Naik motor sendiri, sembahyang atas kursi. Wah. Saja saya sebut itu. Benda ni, faham saya nak sebut apa tak? Bala tuan-tuan, apa dia? Jahil. Kenapa saya kata jahil? Naik motor sendiri, naik kereta sendiri. Kursi pun dia tak ambil kursi masjid, dia bawa kursi. Sembahyang duduk atas kursi. Hancur kau. Kau tak faham fiqh. Kau tak faham hukum hakam. Kau istilahnya berjalan pun boleh. Macam mana kau boleh sembahyang atas kursi? Bukan sembahyang atas kursi, dia pijak kursi naik atas tu kan. Jangan faham macam tu pula. Lagi luruh benda pun jadi wahabi payah juga. Sembahyang atas kursi maksudnya dia duduk atas kursi. Awal-awal pun Allahu Akbar duduk atas kursi dah. Jalan elok je. Kita skor pusing 2 jam tak apa. Pusing. Saja saya sebut begitu sikit. Baik. Jadi mata ni buah dia ambil iktibar. Telinga ni buahnya mendengar Al-Quran. Mendengar Al-Quran. Disebut tu
betul-betul basic lah kan. Dengar Quran seronok. Kita suka dengar benda lain. Na'udzubillah. Faham tu Quran apa-apa, adik-beradik Quran lah suka dengar mengaji, suka dengar tunjuk ajar, suka dengar bimbingan guru kan. Dah lidah ni buahnya adalah zikrullah. Jadi macam mana nak hidupkan hati? Hidupkanlah anggota ni dengan benda-benda yang baik. Dan dua tangan serta dua kakinya, buahnya adalah usaha pada kebajikan. Lagi baik. Jadi kata dia, maka apabila hati menjadi kering, istilah hati kering, hati menjadi gersang, yang tu kot bahasa dia. Bila hati gersang apa jadi? Gugurlah buahnya, habis semua, buah dia tak ada. Bahkan yang ada macam mana? Kering, gugur buah dia. Baca Quran tak nak, dengar Quran tak nak, pandang yang itibar tak nak. Apa pasal? Tak disirami dengan air taat, tak disirami dengan akidah, tak disirami dengan kenal Allah Ta'ala, tak disirami dengan tauhid. Habis. Lepas tu kalau kata buah-buah semua tu dah gugur, timbul buah lain lah pula. Pasal yang disiram bukan dengan taat, dah disiram dengan maksiat, disiram dengan penyakit. Maka jika ia kering, baik. Kalau kering kontang, apa kaedah nak baikkan hati? Maka perbanyakkanlah zikir. Umum disebut zikir tu, sekalipun tuan-tuan zikir, tuan-tuan tak faham zikir apa. Saya ngaji ada guru sebut macam ni, sibukkan dengan zikir, baca Quran, zikir, baca Quran, zikir, baca Quran. Jauhkan sama sekali apa-apa aktiviti yang namanya ada aktiviti maksiat. Itulah. Hatta sekalipun percampuran lelaki perempuan, kita tak ada minat perempuan pun, tapi dalam aktiviti tu ada percampuran lelaki perempuan. Antara percampuran lelaki perempuan, walaupun orang kata apa, bukan aktiviti rasmi percampuran lelaki perempuan, tapi situ banyak lelaki perempuan. Pula tu yang pening-pening lah tu. Mana? Pergi pekan, pasar malam, pasar tani, disco, tambah pergi disco lagi teruk. Cukup. Saya kalau arwah mengatakan Pak Tih dulu ngajar saya, kata dia, pasal kami duduk pondok zaman dulu, zaman saya duduk lah, kalau nak keluar pergi pekan ni tuan-tuan, kena ada kereta. Jauh juga kan, dekat 3 km lah nak keluar. Kalau jalan kaki kat setengah jam juga tuan-tuan. Jalan nak patah balik, nak keluar mikir 3-4 kali. Mujurlah duduk jauh pedalaman sikit. Pasal apa jauh? Kedai-kedai dekat tak ada. Jadi kalau lapar pun masak sendiri lah. Pandai-pandai lah buat cucuk ke apa kan. Tapi sekarang ni main-main ni dengan bangunan perumahan, wah kedai macam ni kan. Kedai. Pula tu dulu saya duduk pondok dulu basikal aja. Kalau ada basikal orang kaya namanya. Zaman saya tu. Lah ni budak pondok, kereta tuan. Motor ni tu saya heran. Motor pula bukan motor koman-koman, Suku, RS, Dash model terbaru kan. Tak faham sudah dia mah. Nak pergi kedai makan macam ni ya. Duit order ya, ada ni mai hantar kami kat pondok kan. Ada contohlah kan. Habis ya. Delivery macam tu. Tak ada dah mujahadah macam dulu kan. Tak ada dah mujahadah macam dulu. Tambah pula yang ada yang di ujung jari, maksiat di ujung jari. Ni satu. Saya baru ni saya dengar bila Ustaz. Saya terbaca lah, saya pun ada Facebook juga kan. Tak rajin juga menengoknya. Tapi ada sebaru ni saya baca satu artikel tentang Syekh Nuruddin Al-Banjari. Ada orang pergi ziarah, ada kan artikel tu kan. Dia ada satu pusat pengajian dibuat dekat Janda Baik Pahang. Dibuat macam resort apa. Tempat tu memang selalu orang buat resort, dia buat pun tempat pengajian. Jadi orang yang pergi ziarah ni, saya tak ingat Facebook tu siapa, saya punya friend tu. Dia kata pergi ziarah, dia jumpa Syekh. Dia kata Syekh tak ada smartphone. Dia ada phone manual yang basic. Memang itu pun ditulis dalam artikel tu. Maksudnya dia ada phone yang saya pernah tunjuk kat tuan-tuan, dia tak ada phone yang mata satu yang dajal tu. Ada kamera tu lah. Dia tak ada smartphone tu. Dia ada phone yang biasa lah. Phone apa? Phone call dengan mesej tu je. Itu je ada. Pula tu
Umur dia 58 tak silap. Dia umur pada saya pun dulu pernah berguru dengan dia juga. Ada dia buat daurah dekat intim apa dulu, lama lah. Apa saya nak sebut, pukul 3 dah bangun untuk tahajud sampai subuh. Pukul 3 kan, kita bukan apa, kejut subuh 10 kali jekah tak bangkit-bangkit lagi. Bukan tuan-tuan lah saya sebut ni orang Afrika kan. Duduk pukul 3 tuan-tuan, lepas main tahajud apa semua, witir dia selesaikan tu, duduk dalam keadaan duduk iftirash ataupun tawaruk. Tapi tuan-tuan, betul saya ada pengalaman mengaji dengan dia kan. Anak-anak murid dia duduk semua macam tu. Yang tu dia kata rahsia sebab apa boleh sihat. Pasal duduk macam tu dia istimewa. Saya tak boleh tuan. Saya mengaji pun duduk sila. Saya pernah mengaji duduk dengan dia tuan, saya tak boleh duduk depan. Pasal apa? Kena jaga macam tu. Memang disiplin dia. Kalau Syekh Nuruddin ni mengaji pantang. Kalau anak murid tengok jam, pantang. Tambah duduk main handset, duduk lebih kurang, duduk jauh-jauh, tambah pergi duduk kat luar tu, memang kena jekah. Tengah mengaji ni boleh bangun ulang alik pergi sana kena mari. Saya, apa ini? Kata dia, syaitan. Tuan, cengeng kan Syekh Nuruddin ni. Saya ada sahabat-sahabat saya yang memang mengaji Mesir. Dia kata Syekh Nuruddin ni kalau Mesir ni dia panggil Ma'had Azhar As-Sani. Maksudnya Universiti Azhar yang nombor 2. Pasal orang Melayu ni biasanya ngaji kat dia. Apa saya nak sebut, tan disiplin dia itulah. Ngaji ni siapa yang duduk depan ni semua duduk iftirash, duduk tawaruk. Tak berganjak tuan-tuan. Bukan saja buat anak murid, dia tu duduk macam tu. Kalau dia duduk 3 jam dia duduk macam tu. Tak kalih kaki tuan-tuan. Saya tak boleh. Saya tak dapat latihan. Saya biasa cuba buat juga, tak boleh tuan. Saya duduk tu, kalau saya duduk saya buka je kaki lepas iftirash ataupun tawaruk tu, 15 minit saya kena tunggu nak pergi hilang kebah. Kaki hilang sense langsung. Pasal tak pernah latih tu. Yang tu kot nak sebut, tu saya punya memang dhaif saya lah. Tapi saya nak cerita apa, dia sampai macam tu, handset tak main lah. Walaupun zaman apa smartphone apa, dia boleh kekal dengan handset manual ni yang biasa ni. Saya baru ni terfikir apa, aku pun nak pakai handset macam dia juga rasanya. Tapi saya nak kata ginilah kan, hati pujuk, nak pujuk. Yang penting macam ni, smartphone ada tapi kau tak lalai dengan smartphone. Phone biasa tapi gedik-gedik nak smartphone, ni tak jadi. Saja nak pujuk nafsu sikit kan. Kalau ikut geram, ambil smartphone lempak lah. Tak betul juga kaedah dia kan. Lagi mula tercari-cari aset baru, mula dah kena tipu tu, kena kecil tu kan. Lempak handphone pun siapa? Pasal handphone ni pun komannya, dia nak cari handphone bagus lagi, buat akal dulu. Lempak ni rupanya kena beli handset juga rupanya, beli hak elok lagi. Saja saya sebut. Tu kena mainan, kena kencing setan lah tuan-tuan. Jadi asal saya nak sebut perbanyakkan zikir. Jadi apa antara makna perbanyakkan zikir ni, banyakkan aktiviti kebajikan. Habis-habis tak ada sapu sampah, habis-habis tak ada main masjid awal bentang sejadah kalau yang perlu sejadah lah. Tak ada pun jadilah untuk siap sukarelawan. Apa dia? Pegang bekas tu, pegang cedok tu, cari tak cicak di mana. Dan ada kena ilmu juga. Jangan kutik-kutik tak cicak letak tepi bucu tu. Tak kena. Itu longgok tak cicak namanya. Bukan buang tak cicak. Buang tak cicak ni kutik dengan pergi kat luar, tak katuk. Basuh tu. Dengan kaedah penyucian yang betul, biar air datang masuk kena atas dia, cuci. Pasal bekas-bekas tu ada tak basah apa seumpamanya, bersih. Tu ambil tisu, lap keringkan dia. Kalau datang awal panas apa jemur matahari dah kering, ambil masuk, susun balik. Mana bilik air ke tandas ke, dah tak ada buat apa, entah menganggur kan. Contohlah kan, sibukkan diri dengan khidmat, buat kerja agama. Walaupun tak dapat gaji, walaupun tok siap sampai tok masjid jealous, kata dia, aku jadi tak tok siap, aku pun tak buat kerja gini, biarkan dia jealous. Kita buat bukan nak ambil alih kuasa dia, kita buat lillahi ta'ala. Supaya nak cerita apa, sibukkan diri dengan kebajikan. Tak ada pun ambil menyapu, sapu sampah, daun-daun gugur mesti kering ni,
sapu serai. Itu antara istilah perbanyakkan zikir-zikir. Sambil itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Walaupun cara nak fikir apa tak pandai, itu kena ngaji suku. Tapi sibukkan diri dengan kebajikan. Saya duduk ngaji dulu tuan, kalau arwah Patih ni antara nasihat dia ni. Dia kata, ngaji pun nak bagi sibuk je nah. Dah boleh mengaji, ngajar pula kata dia. Masa yang ada mengajar. Kadang-kadang kita dah mengaji, dah over limit sangat mengaji, dah pandai sangat. Dah tak tahu nak mengaji kat siapa. Saya semua orang ni bawah kita. Dia kata, arwah Patih dia kata apa? Mu dah boleh mengaji sampai teratur. Maksudnya takkan mu nak ngaji lagi, mengajar lah pula. Okey. Sibukkan diri dengan mengajar pula. Susun jadual. Siapa anak murid yang kita nak susun? Nak tunggu mengaji kita ni. Ni pun aku yang ngajar dia, aku tak payah mengaji lah. Betul? Tidur je. Tak jadi tu. Tu dia ajar dah siap-siap prinsip tu. Ngaji mengajar. Saya sebut ni dalam konteks saya duduk mondok lah. Tuan-tuan susunlah tuan-tuan punya keupayaan. Kalau tuan-tuan boleh ngajar tu hal, tak boleh ngajar lah apa-apa. Tuan-tuan kena faham lah apa tuan-tuan ni nak buat supaya boleh sibukkan, perbanyakkan diri dengan zikir ataupun yang disebut taat tu, taat. Buatlah taat. Tak pun isteri tak apa sihat di rumah, tolong basuh pinggan kat dia, tolong masak kat dia, lipat baju kat dia, setrika baju. Selalu dia setrika untuk kita setrika untuk dia. Yang tak sihat tu dia, kita sihat. Takkan kita nak suruh dia setrika baju? Contoh. Wala takun kal alil yakul. Baik, ini nasihat dia. Kata dia, jangan kamu jadi seperti orang yang sakit yang duk cakap macam ni. Dia sakit, tapi dia kata macam ni, aku tak mau berubat sehingga aku sembuh. Kelakar. Aku tak mau berubat. Kata la atadawi. Atadawa. Silap saya baca tu. La atadawa hatta ajidan syifa'a. Kata dia, aku tak mau berubat sehingga aku dapati kesembuhan. Syifa, ya. Aku tak mau berubat sehingga aku sembuh. Maksudnya kalau boleh sembuh sendiri, macam tu lah kot kan. Tak nak berubat tapi nak sembuh, macam tu. Jangan jadi orang yang ada penyakit yang bodoh macam ni. Bila ada penyakit, apa faham? Berubat. Okay. Baik penyakit tu zahir, baik penyakit tu batin. Tu kaedah dia. Habis-habis tidak, saya ngaji pun untuk gua ajar macam ni. Kalau ada penyakit, kalau tak berubat pun, syarat dia apa? Berpantang. Tu paling besar sekali. Berpantang. Jadi kalau kita sakit ni, nak buat kebajikan tak boleh, kena apa? Berpantang. Tu dia punya kaedah dia. Pantang apa? Jangan pergi tempat-tempat yang boleh rosakkan pandangan kita, telinga kita, hati kita. Itu besar. Kaki tangan kalau dah tak pergi memang terpelihara. Hati ni pasal apa? Pergi tempat macam ni tengok macam-macam. Tu yang jauh perjalanan, luas pemandangan, banyak keinginan. Paling kuat mata lah tuan-tuan. Mata. Itu mata yang tengok kat luar. Ni mata yang tengok ni. Dia tak payah pergi shopping, Shopee. Tuan-tuan tak faham, tanya lain apa benda saya cakap tu. Allahu Akbar. Baik. Fayuqalu lahu la tajid syifa'a hatta tatadawa. Baik, kalau ada orang yang duduk sakit, kata dia macam ni, aku tak mau ubat. Dengan bahasa lain, aku tak nak ubat sehingga aku sembuh. Maksudnya aku tak nak ubat biar aku sembuh sendiri. Yang itulah bahasa dia. Maka dikatakan kepada dia. Jadi orang macam ni kita kena cakap macam ni. Kamu tidak akan dapat kesembuhan sehingga kamu berubat. Selagi hang tak berubat, hang tak akan sembuh. Contoh mudah, pandai baca Quran tak? Aku tak akan pergi belajar baca Quran sampai aku boleh baca Quran. Okey tak? Bodoh gila tak? Maksud apa? Engkau takkan boleh pandai baca Quran melainkan engkau kena pergi mengaji, berguru. Tak laki pergi jumpa berdepan guru, baca depan gurunya, jangan kau Quran, baru kau boleh baca Quran. Macam mana engkau nak pandai baca Quran tapi engkau tak nak belajar Quran?
tunggu ilham daripada Allah Ta'ala, hidayat untuk dia faham. Tunggulah kau sampai kucing bertanduk. Maksudnya tak betul kefiat, tak betul cara. Fal jihadu kata dia laisa ma'ahu halawatun. Satu lagi dia bagi peringatan, bahasa dia semua tajam-tajam tuan-tuan. Dia kata apa? Jihad melawan nafsu itu tidak ada bersamanya kemanisan. Nak lawan nafsu tak ada benda manis. Benda manis ni layan nafsu. Tidur sedap tak? Tambah tidur lepas makan sedap tak? Jawab. Lepas makan tengah hari tidur sedap tak? Asal pun jaga. Saya tak kata tuan-tuan, saya cerita saya lah ni. Bahkan asal pun tak jaga. Asal jenuh kejut nak jaga. Ya Allah. Kalau saya tak apa juga musafir, saya dah jamak sembahyang. Oh okey. Ada ke alasan tak? Mujolah ada kuliah, kalau tak ada kuliah sambung. Saya cerita apa ni? Saya cerita saya punya perangai lah. Saya bukan cerita tuan-tuan. Saya ngaji pasal Tok Guru ajar. Kau kata ni, kau kata kat diri kau, yang kata niat kata kat orang tau. Saya kata ni semua saya kata kat saya. Nak pujuk sikit saya kata ni orang Afrika ni. Itu. Saya bukan niat kata kat tuan-tuan. Tuan-tuan terasa tu nasib baik je lah. Okay. Nafsu ni tak ada bersamanya kemanisan. Memang nak lawan nafsu, jihad lawan nafsu, tak ada benda yang sedap tuan-tuan. Pasal apa? Nafsu tak suka. Nafsu tak suka, dia dibantah gitu. Cuba tuan-tuan lapar macam mana? Tak makan. Tuan-tuan sarapan-sarapan cari tak jumpa, macam inilah. Aku puasa hari ni. Padan muka kau. Padan muka kau, padan muka aku. Puasa pula. Tuan-tuan beli nasi, beli lauk sedap-sedap nak makan. Tengok tengah jalan ada orang tengok ada orang minta sedekah. Itu dia lapar. Cik, saya dah tak makan berapa hari dah. Allah. Ambil makanan tu bagi dia. Macam. Boleh tak? Oi, mengelepon nak suruh tadi. Kau beli mahal-mahal 20-30 ringgit, kau bagi ke orang. Try tengok tuan. Oi, berkelahi kita tuan dengan nafsu. Yang ni pun Tok Guru punya pesan. Tuan-tuan masuk kedai makan, tuan-tuan pilih lauk yang mana? Jawab. Mestilah yang kita suka lah. Tuan-tuan pilih lauk tuan-tuan tak suka tu, boleh tak? Pelik sikit lah. Pelik. Siapa? Nak ajar lawan nafsu. Setengah kawan saya macam ni. Dia masuk, dia tak nak pilih, kata dia, awak makan apa itu saya makan. Pasal apa? Dia tak nak makan, pilih lauk yang dia pilih. Dia akan pilih lauk yang kawan tu pilih. Dan kawan tu untuk jadi panduan tu bukan orang yang kaki makan, tapi yang kaki tak makan. Katalah kawan kita ni kaki tak makan, dia ni tak makan lauk, dia makan sayur kan? Aku nak ikut kau makan. Kau makan apa itu kau makan. Tengok nasi dia banyak ni. Kita pun nasi macam tu. Kita punya nafsu ni gila punya nak makan ni. Kita ikut orang yang tak kuat makan tu. Sikit je bobo. Betul dia ambil lauk, tak ambil lauk pun. Baru ambil lauk tak nak. Saya nak makan sayur je. Pula. Padangkan muka kau. Aku ikut kau. Air pun apa? Air masak. Macam manis tak? Tuan-tuan, saya pernah kena macam tu. Satu saya sebut tu. Tapi sekarang tak buat lagi lah. Tapi dah sebut. Itu kaedah dia. Yang ni kitab kita pun tajuk ni sebut apa? Macam mana nak mujahadah nafsu. Mujahadah nafsu ni tu yang kalau ikut dia memang ada guru yang ada pimpin tu. Yang tu paling baik sekali lah. Dia akan ajar kita satu. Tidur awal, bangun awal. Rajin tak? Kita kalau boleh tidur lewat, bangkit lewat tak? Tak ada kerja aktiviti apa lepas isyak, tidur. Waktu buat apa? Niat nak bangun awal. Kadang tidur awal, lepas isyak tidur dah, bangkit lewat je. Dia short tidur. Jadi tak kena. Itu dia kata lawan nafsu tak ada benda yang manis. Semua baik. Soal sikit. Sampai bila nak lawan nafsu kan? Sampai mati. Ada ulama-ulama kita tu, tutup guru kita nak cerita, mereka ni lawan nafsu ni sampai mujahadah dia 40 tahun. Ada seorang waliullah ni, dia punya mujahadah apa dia? Pasal bila makan ni antara makanan sedap ada lauk dia. Lauk ni sebut pilah, antaranya sate. Contoh
Sedap lah makan sate. Sini saya tak tahulah sate mana sedap. Kalau tuan-tuan nak mujahadah tu, orang jamu sate, bagi makan sate, orang beli sate, kita tengok sate, orang makan tengah depan kita, kita apa? Sorry lah, saya dah buat keputusan macam ni. Saya takkan makan sate sampai bila-bila. Siapa? Nak lawan nafsu. Padahal sate lah antara makanan kita minat sekali. Saya cerita makan tu contoh kan. Soal, tuan-tuan kaki rokok tak? Mujahadah lawan rokok tak? Try. Nak lawan nafsu ni, tuan-tuan kena tengok apa yang nafsu paling suka kat tuan-tuan. Tuan-tuan paling suka apa dia? Tuan-tuan suka main game, lawan main game tu. Contoh. Tuan-tuan suka tengok Gusti, lawan tengok Gusti. Tuan-tuan suka tengok cerita Korea, lawan tengok cerita Korea. Ada cerita Korea, tutup. Tuan-tuan suka pergi pasar malam, tak usah pergi pasar malam. Goodbye. Tuan-tuan suka tengok kereta-kereta jenis baru-baru ni, goodbye. Mana nafsu paling suka tu? Tuan-tuan suka duduk dengan bini, ikut tabligh 4 bulan, tinggal bini. Kalau pergi masjid, balik surau jumpa bini, balik surau jumpa bini, tak ada masalah tu. Tinggal bini 4 bulan. Contoh. Pasal nak lawan nafsu memang tak pandai. Wa ma ma'ahu illa ru'usul alsinah. Kata dia, dan tidak ada bersamanya melainkan kepala-kepala pedang dan tombak. Itu bahasa kiasan, tuan-tuan. Apa maksudnya? Tidak adalah bersama jihad nafsu. Lawan nafsu ni tak adalah melainkan, kata dia, pedang dan tombak. Apa dia? Terluka kita, tuan-tuan. Maksudnya apa? Pedih, sakit. Lawan nafsu memang pedih dan sakit. Tuan-tuan try nak pergi, katalah makan angin Cameron Highland. Bukan tujuan nak serodok makan, tapi nak belajar. Bangun tengah malam sejuk, ambil wuduk, bangun tahajud. Try. Tak payah Cameron Highland lah, aku kena bayar mahal pergi Kelau Ulu. Pasal kami duduk sejuk lah ni. Ada hari yang sangat sejuk. Memang sejuk kan. Memang sejuk. Malam tu dah sejuk siap dah. Sejuk kan. Petang ni kalau macam ni pukul 6 ni, angin tiup ni, dah rasa macam sampai tulang lah. Tak mandi lah. Maghrib tak payah mandi lah. Mandi pula air bukit tu kan. Air bukit yang tu, yang tu ambil bawa pergi mandi kat air pondok. Pegang air pun. Saya punya perangai, saya alah sejuk tuan. Saya memang alah sejuk sampai sekarang. Apa saya nak sebut? Kalau mandi lah macam tu, katalah mandi juga. Sagi maghrib isyak jenuh, pulang kencing, sejuk. Tahan, sejuk. Kencing. Buat air. Tengah buang air tu ambil wuduk pula macam. Tuan-tuan tak mesti duduk tempat sejuk, saya tak tahu. Saya pernah ada pengalaman tuan pergi Iraq, pergi Jordan. Allah, sejuk tuan-tuan, tak tahan tuan-tuan. Baju ni 3 lapis. Yang baju yang memang untuk baju sejuk tu, satu hal yang dalam tu kan, yang buat daripada cotton tu, mahal pula tu. Ingat ke boleh tahan sejuk? Tak ada yang buhu lah. Mahal nak mampu Baik beli hak bandel jaket tu, panas lagi. Apa saya nak cerita ni? Tak adalah dalam melawan hawa nafsu ni melainkan istilahnya pedih, macam itulah, tersiksa kan. Kalau tuan-tuan kaki makan, lawan dia puasa. Tuan-tuan kaki bini, tuan-tuan, sorry bahasa saya, apa dia, ikut tabligh 40 hari, tak pun 4 bulan. Tuan-tuan kaki joli duit, akaun duit pasal pergi tuan-tuan pegang, bagi isteri pegang. Pasal tuan-tuan pegang duit habis, bagi isteri pegang. Kalau bini pun joli juga, tak tahu nak kata apa lah tu. Ada pondok Darul Furqan ni nak beli tanah 1 ekar 250,000, baru ada 100,000. Darul Furqan ni Ustaz Zani Tambur tu lah kan. Bagi duit tu, duit tuan-tuan duk joli macam-macam tu, bagi sana. Puas hati, kau nak ingat, bagi kat pondok, puas hati. Ajar kan, bagi dia pedih.
Kalau tuan-tuan kata beli kereta baru, kereta ada 6 biji di rumah. Allah. Ulang alik masjid tapi kereta 6 biji. Baik jual kat saya satu. Sedap pemawa ni. Sorry. Saya tak adalah melapor tapi nak kata tak pun macam ni. Tuan-tuan sayang kita semua ni. Tuan-tuan pergi ulang alik masjid pun bukan gimana. Ulang alik masjid pergi pasal malam. Ulang alik masjid pergi pasal malam. Tengok mana ustaz pakai kereta buruk tu. Ustaz, saya bagi kereta nak ke ustaz? Ambil. Tak payah beli apa-apa. Saya memang kereta saya sayang ni. Saja saya nak tikam nafsu saya ni. Contoh. Nafsu ni gila sangat cinta tu benda. Saya tak tahu siapa. Saya nak apa saya sayang ni saya bagi. Bagi pula bukan bagi orang biasa tu. Saya bagi untuk orang yang gunakan kenderaan saya ni untuk jalan Allah Ta'ala. Lillahi ta'ala saya bagi. Ambil ustaz. Tukar nama. Jom. Bila ustaz nak pergi Puspakom? Tak payah. Saya pergi Puspakom, nanti saya minta IC. Foto state ST. Nama saya tukar buat nama ustaz. Contoh. Saya bukan ngempen ni tau. Saya bagi contoh je. Tak nak bagi pun diam je. Tapi saya ada kereta lah. Kereta saya tak adalah buruk sangat. Bukan Proton Saga zaman Mahathir tahun 80-an tu. Bukan tu. Pakai buat Avanza kan. Apa cerita ni. Nak bagi lawan nafsu memang dia adalah pedang dan tombak. Kata dia, maka berjihadlah melawan nafsu kamu. Dia ajar kita panduan tu. Lawanlah nafsu. Satu, kenalilah nafsu anda. Itu tak sama tuan, lain orang lain nafsu dia. Ada orang nafsu tidur. Dia ni kalau boleh tidur kan, lepas subuh dia dia tidur. Pukul 3 lagi RM1. Siapa saya tak tahu lah. Nasib saya bagi contoh kan. Zuhur pun dia semayang Zuhur tapi pukul 3 lagi Tapi dia tidur ni tak ingat apa lah. Tidur. Kalau boleh tidur letak kepala tu tidur. Tak ada langsung maksud lawan lah tu. Lawan lah tu. Jadi apa yang kita nak ambil tuan, saya sebut untuk saya sendirilah kan. Apa dia? Kenalilah apa nafsu minat, lawan dia. Nafsu suka makan banyak, bagi sikit. Kalau tuan-tuan dah memang jenis makan sikit, tuan-tuan makan sikit itu bukan lawan nafsu namanya. Itu memang tuan-tuan makan sikit. Pula tu memang ada penyakit. Itu bukan lawan nafsu. Tuan-tuan berbanggalah dengan tuan-tuan boleh makan sikit tu. Memang makan sikit. Makan sikit memang kena makan sikit. Makan banyak nak mampu namanya. Sorry tuan, saya yang bahasa tu betul. Memang betul kan? Kalau tuan-tuan dah kaki semayang, tak payah heranlah siapa. Memang tuan-tuan kaki semayang. Tapi tuan-tuan ni rajin tak jumpa guru, tak laki baca Quran, sanggup kena jerkah pasal baca Quran tak betul. Sanggup tak? Yang tuan-tuan kena tengok tu. Itu dia kata kena faham apa yang tuan-tuan suka. Tuan-tuan dah suka semayang, tuan-tuan dah suka main masjid. Yang tu tuan-tuan tak payah jihad dah, memang dah bagus dah. Pasal dah main masjid, dah main surau, boleh main awal. Tuan-tuan suka main awal tapi tuan-tuan tak suka dengan kuliah. Tuan-tuan pergi ajar dengan kuliah. Pasal tuan-tuan tak suka dengan kuliah. Tuan-tuan suka main awal. Boleh faham saya sebab apa? Tuan-tuan dah rajin khidmat. Tuan-tuan tak rajin mengaji, ambil ilmu. Tuan-tuan pergi main majlis ilmu. Khidmat tu memang dah bagus dah. Ini kaedah-kaedah tutup guru kita ajar. Tuan-tuan katalah dah khidmat pun bagus, mengaji pun bagus, ilmu pun dapat. Rupanya ada benda tu. Apa dia? Kuat makan, kuat tidur. Kenalilah nafsu anda. Itulah. Maksudnya taat yang dah boleh buat tu tak usah duk heran dah tu. Maksudnya apa? Itu tak, istilahnya tuan-tuan dah tak lawan nafsu dah. Maksudnya apa? Nafsu pun dah boleh taat dah untuk buat tu. Tuan-tuan cari benda-benda lain yang nafsu ni suka ni, lawan dah tu. Lawan dah tu. Itu yang dia kata, maka berjihadlah melawan nafsu kamu. Satu sebaik-baik tuan-tuan memang ada guru yang tunjuk jalan ni. Saya bagi panduan dengan tuan-tuan. Kata dia, fajahid nafsaka fahadha huwal jihadul akbar. Inilah jihad yang paling besar. Yang ni pun ada isyarat, ada setengah kata riwayat hadis macam mana pun, atau umum istilah para ulama, bahkan kita pun memang kita faham ni apa dia? Melawan nafsu adalah jihad paling besar sekali. Pasal apa? Ini atas huraian ulama kita kan. Pasal apa kata melawan nafsu jihad paling besar? Hatta jihad lawan orang kafir pun, jihad lawan nafsu adalah lagi besar. Sekali lalu sebut. Kalau kita lawan dengan orang kafir pun,
Berapa? 10 tahun ke? Mana ada? Tempoh tertentu je. Menang atau kalah satu hal. Menang, balik tak? Bila balik, relax tak? Relax tak? Relax. Relax tu lah kau kena lawan nafsu. Masa dalam perang tak apa. Ya Allah menangkanlah kami. Menjaga malam tak macam ni. Kawalan sanggup berlapar siapa? Baca Quran, doa, tahajud. Ya Allah fansurna alal qaumil kafirin. Allahumma syattit syamlahu wa mazzik jam'ahum. Doa, baca Quran, munajat. Balik jihad macam mana? Dah rasa lega, menang pula tu lawan orang kafir macam mana? Masa tu kau lawan tu. Kau lawan tidur. Dalam perang kau boleh lawan tidur. Kau balik kau tidur, terkedarah tidur. Masa perang kau boleh tahan makan. Kau balik perang kau kaki makan namanya. Masa perang tak jumpa bini. Balik perang satu hari 3 kali dengan bini. Sudah sorry saya punya bahasa tu ya. Kau lawan nafsu kau. Balik daripada perang tu lawan nafsu lagi besar. Pula tu rasa relax tak? Rasa zone selesa tak? Rasa comfort zone tak? Pasal tak ada dah musuh nak diperang. Masa tu kita kena serang dengan nafsu dan syaitan. Masa tu satu isyarat ulama-ulama kata dia, kalau kita duduk di medan mengaji, menghafal, contoh duduk di madrasah, duduk di medan perang sekalipun, memang boleh lawan nafsu, memang ada semangat nak tegakkan Islam, nak bela Islam, yang ni tak heran. Jadi apa? Memang duduk dalam kem latihan, memang boleh lah. Nak tahu tak mana? Kau balik kau bawa. Kalau tuan-tuan katalah misalnya keluar ikut jemaah tabligh 40 hari misalnya, ke 4 bulan, steady tak? Lepas asar pergi ziarah sana sini, yang pergi ziarah, yang buat kerja duduk sini, yang tawajuh, ajak ni buat ni muzakarah, sedia khidmat, yang ni korban duit macam ni, kemari. Masa keluar memang boleh lah. Jumpa orang ni sarut kena maki hamun, ajak orang pergi masjid. Lepas tu bila balik rumah buat apa? Sejuk, beku. Dah keluar 4 bulan tuan-tuan. Kalau istilah tabligh sikit sebut, karkun besar lah tu. Karkun ni tuan-tuan tak faham sudah. Dah jadi istilahnya da'i ilallah. Orang dah boleh lah buat kerja dakwah ni. Dia boleh susun dah. Balik-balik tidur. Tak buat dakwah pun. Jangan kata nak dakwah orang lain. Kat diri dia boleh tak dakwah. Kat diri dia pun tak boleh buat kerja. Kat diri dia pun tak boleh taklim. Buah pil tu. Kat diri dia pun tak boleh nak ajak anak isteri. Kat diri dia, kat rumah dia pun dia tak boleh khidmat. Dekat anak pun dia tak boleh khidmat. Dekat anak pun dia tak boleh nasihat. Kat anak dia pun dia tak ajak main masjid. Apa buat kerja ni? Ya ni bukan. Ini tak selesai maksudnya. Engkau dapat latihan elok. Masa duduk camp latihan betul. Balik-balik pay out. Gagal namanya. Alhamdulillah. Itu kalau kita faham pelajaran nafsu ni tuan, nafsu paling susah lah sebenarnya. Kita nak asuh dia duduk di tahap mutmainnah ni, bukan senang kan. Pasal kita duduk tempat kem latihan memang kita boleh jadi taat. Tapi balik daripada kem, macam tu kan. Buat misal program Qiyamul Lail, steady tak? Steady kan. Balik Qiyamul Lail ke Naumul Lail? Saya ngaji pun Tok Guru sebut yang tu tuan, tengok kata dia. Hampa duduk madrasah kata dia. Saya ni masa saya duduk dengan Datuk Lu, Tok Guru selalu sebut ini. Koma kata dia. Duduk pondok kata dia, duduk madrasah, mengawal tak? Kata dia. Ngapai tak? Ngaji tak? Penuh jadual tak? Balik rumah buat apa? Dia tanya balik rumah tu. Balik rumah buat apa? Baca Quran tak? Khidmat tak? Pergi masjid tak? Ngapai tak? Ngulang tak? Tak ada. Tak ada apa lah kau katanya. Tuan-tuan, kena ayat itu je. Kata dia, wa'alam anna thakla la 'ida laha balil 'idu liman qahara nafsahu la 'ida illa liman jama'a syamlahu jaza ba'duhum ala dairin rahibin fayuqalu lahu ya rahibu mata 'ida haula'il qaum qala yawma yughfaru lahum
Terjemah sekali lalu. Kata dia, ketahuilah, kata dia, bahawanya perempuan tidak ada perayaan baginya. Dalam misalnya, orang perempuan yang kematian anak, takkan ada perayaan baginya. Memang mati anak kita kasih betul. Tambahlah anak kecil, umur 3 tahun, 4 tahun, dah pandai dah peluk mak, panggil mak, peluk mak sikit, peluk. Anak tu mati macam teringat tak kat dia? Kalau dia mati macam gembira ke sedih? Ada perayaan tak kalau dia mati? Perayaan apa? Berkabung tuan, berduka cita. Tu kata dia, orang perempuan yang kematian anak, nak sebut apa? Sepatutnya tak ada perayaan baginya. Pasal apa? Apa yang sepatutnya menggembirakan pada dia tu dah hilang. Itu maksud dia nak cerita. Sebaliknya, perayaan itu bagi orang yang mengekang nafsunya. Tapi kata dia, perayaan ni adalah siapa yang boleh menahan nafsu dia. Jadi dia bagi cerita dengan orang perempuan mati tu siapa? Macam ni kot maksud dia. Seorang perempuan, disebut orang perempuan pasal orang perempuan kematian anak dengan orang lelaki kematian anak, orang perempuan lagi terharu tuan, dia yang bela anak kecil tu. Kalau anak kecil beranak-beranak mati, dia tak sama dengan anak umur 3 tahun pandai panggil mak, dah ada interaksi dengan mak, dah sebati dengan mak, duduk sebelah mak punya lama, dengan baru mati lain tuan. Jadi nak bagi contoh tu, apa dia, memang kalau boleh anak yang dah sampai tahap jadi, kalau boleh tak mau dia mati. Bahkan dia mati ni satu penderitaan ya. Macam tu kot bahasanya. Macam apa? Orang yang kita kasih ni hilang. Okey. Asal nak sebut tu nak lawan nafsu tu. Nafsu kita memang nak anak ni, tengok mati macam. Yang ni kena belajar sukun tuan. Macam mana nak menghadapi fenomena itu. Anak mati macam mana? Alhamdulillah. Apa dia? Apa dia? Alhamdulillah. Pening tak dengar saya sebut apa ni? Apa pula anak mati Alhamdulillah pula? Tak gaduh jaga anak dah, besar pun belum tentu boleh dengar cakap kita. Ada yang kecil-kecil bela bagus, besar macam mana? Jadi mak ganja, mak gian, belum tentu kan. Besar tu macam mana? Degil, belum tentu kan. Jadi tu dah mati kecil-kecil macam mana? Jadi nafsu kita memang nak kalau boleh dia besar mengikut kehendak kita. Tak. Iman ni sebenarnya adalah mengikut apa kehendak Allah Taala. Allah yang mati kan dia, contoh sakit influenza ke apa, contohlah kan. Dia tengok mati macam mana? Alhamdulillah. Siapa? Dah selamat dah satu hal. Dia mati pun dalam keadaan kanak-kanak, dia dah lepas, ya Allah tabahkan hati aku. Yang ni engkau bagi, engkau ambil balik. Hak engkau ambil Allah, bukan hak aku pun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ni memang kena ngaji suku, macam mana nak menghadapi suasana macam ni. Nisbah bekal dia kena mengaji, sediakan payung sebelum hujan. Saya nak sebut tu macam tu kot bahasa ilmu dia. Pasal kita tak tahu kita nak kena bencana bila. Benda kena bencana tuan-tuan, kita pandang satu sudut bencana tu dia adalah bala betul. Sebenarnya dalam bala adalah rahmat bila Allah boleh dirujuk. Bila Allah kita imani, bila kita pandang pada ilmu Allah dan kehendak Allah, bala tu dia akan menjadi nikmat kita bila sabar. Tak sabar, bala, tak sabar atas bala, bala di atas bala. Nauzubillah. Tuan-tuan baru kahwin, isteri mati macam contoh kan. Saya bukan nak doa-doa apa, nak bagi contoh. Macam mana nak menghadapi kematian tu. Orang yang kita sayang, kita suami baik, tengok tulang belakang keluarga, tengok mati. Macam mana buat? Kita terima nikmat, ingat Allah boleh. Terima bencana, nak ingat Allah Ta'ala, kena ngaji suku waktu supaya boleh faham la dar wala nafi' illa Allah.
Tak ada siapa bagi mudarat, tiada siapa bagi manfaat melainkan Allah Ta'ala. Kena belajar tuan. Suku tu, saya nak sebut tu rasa tak cukup masa untuk cerita tu. Cuma dia nak sebut tentulah, kalau orang perempuan mati anak, memang takkan ada perayaan pada dia. Pasal apa? Dia takkan seronok punya. Melainkan orang yang boleh melawan nafsu dia. Maksudnya kalau dia boleh lawan kehendak dia, nak anak dia tu hidup, macam mana? Dia tak heran. Aku dapat anak dia buat anugerah Allah. Allah yang ambil balik je tak? Mujurlah, tak payah dah aku jaga anak aku. La ilaha illallah. Ada formula tu kan. Kalau orang faham tu, fahamlah saya cakap apa tu. Dia kata sebaliknya perayaan ni, nak ada Eid ni, orang yang boleh mengekang nafsunya. Okay. Yang ni dia bagi contoh orang perempuan mati anak. Nak buat misal puasa Ramadan lah saya cerita ni. Ada raya lah. Raya tu orang panggil apa bahasa Arab? Idul Fitri. Soal no, tuan-tuan faham tak faham? Tuan-tuan faham raya tu apa? Tuan-tuan faham raya tu raya Hindu. Berapa bahasa itu tuan-tuan? Ni bahasa-bahasa tok guru kan? Apa raya Hindu? Ye, habis dah puasa. Itu tuan-tuan faham raya. Out. Kalau luar sana media memanglah hari raya ni apa? Macam ni, saya nyanyi sikit. Hari raya, hari yang gembira. Hari gembira? Apa? Hiburan hari raya, rasa sayang Aidilfitri. Hiburan Aidilfitri. Tayangan blockbuster Aidilfitri. Dalam TV tu saya hafal lah tu dalam TV dulu. Sekarang saya tak tahu dalam TV macam mana apa Jadi hari raya ni apa? Semua pasang pun lagu raya. Apa dia? Minta mak kuih sepotong, saya mau makan kerana perut kosong. Apa semua tu kan? Cerita apa? Sama cerita raya ni apa? Seronok. Siapa? Hore, tak kena puasa. Out. Itu bukan raya. Raya ni apa? Duk lawan nafsu, lawan. Duk puasa. Raya tu tak seronok. Pasal apa? Allah tak boleh puasa dah. Hang puasa pun haram berdosa. Pasal hari raya mana boleh puasa? Untuk geram nak puasa lagi. Hari kedua raya, 2 Syawal terus puasa. Ni raya. Inilah Eid. Pasal apa? Nafsu dah minat dah. Untuk nak apa? Nak tak makan dan minum. Kalau tuan-tuan kata hari raya tak puasa 6 lagi ke? Puasa 6 lambat lagi. Raya 11 bulan. Bukan sebulan nak raya 11 bulan. Yalah sebulan dia puasa, lain mak tak puasa. Tak. Orang yang berjaya dia puasa, dia akan nak puasa secepat mungkin. Bahkan hari raya tu penderitaan pada dia. Maksud apa? Selalu tak makan. Hari raya macam mana? Tak makan tak boleh, wajib makan. Haram tak makan tu berdosa. Faham ni buat apa ni? Kalau orang yang dah minat dah ibadatnya tu, hari raya tu adalah hari yang lawan dia punya diri dia untuk tak makan tu, makan. Dia rasa terseksa makan. Tak tu. Kita dah hari raya macam mana? Pagi-pagi tu awal-awal lagi. Kita tak lapar dah hari ni dah. Saya tak tahulah siapa dia tu kan. Tapi saya bagi contoh tu. Hari tu pun, jangan hari tu, malam tu dah balun sampai pukul 2 pagi. Apa? Bunyi tu takbir raya. Tapi rupanya raya Hindu. Rumah ni makan sampai duduk macam ni. Cubalah. Yang disuruh takbir, bukan suruh makan. Boleh faham kan? Jadi seronok tu sebenarnya bukan seronok makan tu, seronok tu kan? Seronok takbir tu, Allahu Akbar. Yang tu pun bagi ada satu orang yang memang ahli tauhid, orang yang boleh bagi tazkirah dan pergi rumah ni diistilahnya untuk membina semangat, boleh takbir sampai pagi. Kalau duduk masjid tuan-tuan takbir 10 minit lepas tu berhenti Tapi bila berjalan pergi rumah ke rumah, niat untuk supaya merasakan kebesaran Allah Ta'ala, hebat
Tambah pula pergi rumah tazkirah. Orang ni, pergi rumah ni, orang ni. Pergi rumah ni, orang ni. Kalau tuan-tuan ni ramai ahli ada, ahli pun ustaz pun ramai, pentazkirah pun ramai, ahli tauhid pun ramai, buat macam tu. Orang tu best kan. Tak payah hidang makan. Bukan hari untuk bersukaria makan minum. Tak. Nak jamu tu satu hal, bagus. Tapi bukan hari tu hari raya Hindu. Itu kan. Mercun ni tak payah sembang lah tu. Bukan hari main mercun. Orang Islam ni tak payah tunggu kongsi pak coy kan main mercun. Ramadan, esok Ramadan ni, malam ni dah bunyi mercun. Tak payah saya carah banyak lagi tu. Cukup. Raya bukan dengan makan minum. Bahkan terseksa hari raya tu pasal terpaksa makan. Bahkan kalau boleh break siapa? Terkejut perut, tak makan, esok terus puasa. Nak raya pula macam mana? Raya 6 tu, yang tu baru raya. Siapa? Pasal boleh junjung sabdaan Nabi SAW. Man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal fakana kasiyamid dahri. Siapa yang puasa Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal, terus memperiringikan dia. Syarahan tu panjang, tapi yang terbaik hari kedua tu Syawal, lu puasa siap teruslah, itu terbaik. Atba'ahu sittan min Syawal, 6 hari bulan Syawal, 6 hari ya, bukan 60 hari. Fakana kasiyamid dahri, macam dia dah berpuasa sebulan. Pasal apa? Likulli hasanatin asyru amsalihha. Setiap satu kebajikan 10 kali ganda Allah Ta'ala balas. 30 hari Ramadan, 6 hari Syawal, 36 hari kali 10, 360. Ikut tahun Hijri, setahun 354 hari. Bundakan dia 360 hari. Round up dia 360. Fakana kasiyamid dahri, macam dia puasa setahun. Jadi boleh buat puasa tu pasal apa? Alhamdulillah ittiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nafsu memang kalau boleh nak melantak, nak makan. Ni jamuan raya, sampai 30 Syawal tuan-tuan, sampai terbabas. Zulkaidah pun jamuan raya lagi. Betul kan? Suasana kita lah ni kan macam tu. Jamuan raya. Tambah duk ujung tu. Cadang nak puasa di ujung. Di ujung tu lah duk jamuan raya. Seronok pula ni. Jamuan raya. Tak. Mujahadah apa? Lawan jamuan raya tu. Tambah pula campur Siam, Jepun, Indon, China semua mari. Lawan. Baik. Jadi sebenarnya tak ada perayaan melainkan orang yang menghimpunkan potensi dirinya. Kata dia, la ida illa liman jama'a syamlah. Raya ni bila siapa yang memang itu kemampuan dia, dia akan lawan hawa nafsu dia untuk buat taat semaksimum mungkin. Itu raya. Sebahagian mereka melintasi biara rahib. Ini satu kisah lagi. Kata dia ada sebahagian daripada zaman sekarang ni duk karang kitab. Kata dia lalu biara seorang rahib, ma'bad ala dairi rahibin. Bahasanya tokoh lah bahasa, tapi tokoh Yahudi kan, Nasrani, rahib. Dia berkata kepadanya, wahai tuan rahib, bilakah perayaan mereka itu? Katanya hari mereka diampunkan. Yang ni dia ambil pengajaran dengar apa? Pendeta Yahudi Nasrani ya. Tanya, bila hari raya? Ada orang yang walaupun kafir tu dia faham hari raya ni bila? Hari raya ni bila? Hari kita diampunkan dosa. Tajam tu dia sebut tu. Bila hari boleh ampun dosa? Hari lawan nafsu. Hari boleh lawan nafsu. Satu sikit kalau saya sebut, tadi pun saya ada sebut Ramadan ni tuan-tuan, kita belajar dalam bab Ramadan ni awaluhu maghfirah, wasatuhu awsatuhu rahmah, wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan ni awal-awal adalah keampunan. Tuan-tuan, nikmat paling besar sekali Allah Ta'ala ampun dah. Paling besar. Tak pergi syurga pun tak. Dari sudut nikmat besar sekali apa? Ya Allah, ampun aku. Ampun ni selamat akhirat esok. Jadi macam mana nak dapat keampunan ni? Usahakan diri untuk buat taat. Dengan usaha tu dia bagi maghfirah, bagi rahmat. Duduk majlis macam ni, maghfirat, rahmat, maghfirat, rahmat, maghfirat, rahmat. Duduk macam ni, faham apa satu hal, nak boleh buat satu hal,
Duduk ni pun dapat maghfirah dan rahmah min Allah. Siap. Dapat keampunan, dapat rahmat Allah Ta'ala. Ni ialah hari raya kita. Tambah pula, habis majlis ni, duduk dalam zikir, ingat Allah Ta'ala, minta ampun pada dia. Yang tu pun sentiasa duduk dalam rahmat lagi. Pasal bila kita duduk zikir Allah Ta'ala dia memang ada jadikan malaikat khas. Dalam hadis ada sebut ini, anna lillahi malaikatan, yang mereka ini yaltamisuna ahla dzikri, yamsuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri. Yang tu hadis tu rasanya Allah Ta'ala ni memang ada malaikat khas yang antara Allah Ta'ala punya pentadbiran alam ni, dia jadikan ada malaikat khas yang malaikat ni dia akan pergi berjalan-berjalan ke ceruk-ceruk rantau, lorong-lorong orang berjalan. Buat apa? Yaltamisuna ahla dzikri. Dia orang ni kerja dia pergi cari siapa yang duduk dalam keadaan berzikir. Jadi orang berzikir dapat dia dapat rahmat Allah Ta'ala. Jangan berhenti berzikir. Ni perkataan ulama-ulama Datuk Guru kita. Jadi banyak zikir. Kalau tuan-tuan tak boleh zikir apa tak pandai, baca Quran sambil jalan je. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Tu pun zikir juga sebenarnya. Nak zikir la ilaha illallah tak ke mana awal katalah itu. Bawa kulhu. Aku nak baca 1000 kali kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sambil jalan je. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayah kita untuk buat amalnya tu. Dia sebenarnya senang, tapi nak berterusan tu susah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi istiqamah kita untuk boleh dapat keampunan dan rahmat daripada dia. Pasal yang ni lah yang pengarang kita, antara objektif dia buat apa? Boleh lawan nafsu. Nafsu dia memang suka relax, santai. Kita lawan dia, bagi ingat Allah Ta'ala. Jangan seronok dengan nikmat, tapi seronok masa lapang tu boleh ingat pemberi nikmat. Yang tu kot kata-kata tu untuk saya ni sebenarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lembutkan kita dan siramkan hati kita dengan siraman tauhid, siraman rahmat, siraman keampunan. Mudah-mudahan dapat pembebasan daripada api neraka. Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa nabana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.